Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Khairul Nisa binti Muhammad Khairuddin dan saya merupakan pembentang pertama di antara 3 pembentang yang akan memulakan pembentangan pada kali ini dengan membentangkan tentang definisi aspirasi pendidikan dan juga aspirasi sistem pendidikan. Jadi seringkali kita mendengar aspirasi. Jadi apakah sebenarnya makna di sebalik aspirasi ini? Aspirasi menurut Dewan Bahasa dan Pustaka dalam edisi yang keempat mengatakan bahawa aspirasi bermaksud keinginan yang kuat untuk mencapai dan mengadakan sesuatu. Manakala pendidikan pula merupakan satu proses pengajaran dan pembelajaran kepakaran khusus yang juga sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar tetapi lebih mendalam kepada pemberian pengetahuan, pertimbangan, kemahiran dan juga kebijaksanaan. Dan yang terakhir sekali ialah tentang definisi aspirasi sistem pendidikan yang merupakan sebuah hasrat yang ingin dicapai oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melaksanakan perubahan besar terhadap keseluruhan sistem pendidikan bagi meningkatkan pencapaian murid daripada masa ke masa yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Syazah Nur Kaisara binti Syaiful Bahari. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang definisi SKPM dan juga SKPMG2. SKPM merupakan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia yang telah memberi satu instrumen penilaian untuk mengukur kualiti pendidikan dengan jelas dan juga komprehensif secara berterusan ke arah pencapaian yang memberi impak kepada kemenjadian murid. SKPM dijadikan panduan oleh pihak sekolah dalam mengurus operasi mengikut keperluan dan juga kepentingan bagi mencapai standard yang memuaskan. Seterusnya untuk SKPMG2, mulai tahun 2017, SKPM telah ditambah baik sebagai SKPMG2. SKPMG2 merupakan satu instrumen yang digunakan untuk meningkatkan kualiti pendidikan secara berterusan ke arah pencapaian tahap tinggi. Instrumen ini akan digunakan oleh pihak sekolah sebagai panduan untuk pengoperasian mengikut keperluan dan juga kepentingan bagi meningkatkan prestasi murid. Terdapat 5 standard kualiti SKPMG2 yang telah ditambah baik, iaitu yang pertama ialah kepimpinan dan hala tuju, yang kedua pengurusan organisasi, yang ketiga pengurusan kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid, yang keempat ialah pembelajaran dan pemudahcaraan atau lebih dikenali sebagai PDPC, dan yang terakhir iaitu yang kelima ialah kemenjadian murid. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kandungan dalam SKPMG2. Yang pertama, standard kepimpinan dan hala tuju. Antara aspek yang terdapat dalam standard pertama ini ialah kepimpinan sekolah mestilah berperanan untuk sebagai pemimpin yang berimpak tinggi dan juga berupaya untuk menggerakkan warga sekolah secara bersepadu, di mana terdapat 3 aspek iaitu PGB atau lebih dikenali sebagai pengetua ataupun guru besar sebagai peneraju, PGB sebagai pembimbing dan juga PGB sebagai pendorong. Untuk standard yang kedua iaitu pengurusan organisasi. Organisasi sekolah ni mestilah diuruskan dengan mengambil kira pengurusan pusat sumber, aset, kewangan, sumber pendidikan, iklim, pengurusan perpaduan serta permuafakan strategik. Untuk standard SKPMG yang ketiga iaitu pengurusan kurikulum, kokurikulum dan juga hal ehwal murid. Dalam bidang
kurikulum, co-kurikulum dan juga hal ehwal murid mestilah diurus dengan cekap dan juga berkesan, di mana terdapat 4 pengurusan kurikulum, 7 pengurusan co-kurikulum dan juga 6 pengurusan hal ehwal murid. Untuk standard kualiti SKPMG2 yang keempat iaitu pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC, di mana aspeknya ialah guru mestilah berperanan sebagai pemudahcara, sebagai perancang, pengawal, pembimbing dan juga pendorong serta penilai. Guru juga mestilah memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dan juga pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan. Dan yang terakhir ialah standard kualiti kemenjadian murid, di mana aspeknya pendidikan di sekolah adalah untuk melahirkan murid yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan definisi PPPM, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. PPPM ini merupakan wadah utama kepada permulaan transformasi pendidikan secara menyeluruh dalam pelan jangka masa panjang ke arah pendidikan lebih berkualiti. PPPM ini dilaksanakan untuk meningkatkan prestasi murid sejajar dengan standard pendidikan antarabangsa serta meningkatkan pandangan ibu bapa dan masyarakat terhadap dasar pendidikan negara serta mempersiapkan generasi muda Malaysia untuk menghadapi keperluan abad ke-21. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan bagi 3 gelombang PPPM. Gelombang pertama pada tahun 2013 hingga tahun 2015. Gelombang ini memberi penekanan kepada kemahiran teras melalui penambahbaikan sistem dengan mempercepat perubahan kaedah pelaksanaan program. Gelombang kedua pada tahun 2016 hingga tahun 2020, di mana berlaku perubahan struktur pendidikan negara kita bagi mempercepat perjalanan perubahan kepada semua inisiatif yang bermula sejak gelombang 1 untuk disejajarkan dengan inisiatif dalam gelombang 2. Dan gelombang 3 yang bermula tahun 2021 sehingga tahun 2025 pula ialah inisiatif dalam gelombang ini berfokuskan kepada anjakan ke arah kecemerlangan dengan peningkatan keluasan operasi, iaitu pada permulaan gelombang ini semua guru besar atau pengetua perlu menunjukkan prestasi melebihi standard minimum. Seterusnya, 6 aspirasi murid. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, kemahiran berfikir. Yang ketiga, kemahiran memimpin. Yang keempat, kemahiran dui bahasa. Yang kelima, etika dan kerohanian. Dan yang terakhir sekali iaitu keenam, identiti nasional. 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Yang pertama, akses kepada kejayaan. Yang kedua, kualiti standard antarabangsa. Yang ketiga, equity untuk semua murid. Yang keempat, memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Dan yang kelima, pelaksanaan berkecekapan tinggi. Seterusnya, saya akan menyambung bagi pembentangan 11 anjakan PPPM. Iaitu anjakan pertama, menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Anjakan kedua, memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Anjakan ketiga pula, melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Anjakan keempat, mentransformasikan profesyen keguruan menjadi profesyen pilihan. Dan anjakan kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Bagi anjakan 6 pula, mengupayakan JPN iaitu Jabatan Pendidikan Negeri, PPD, Pejabat Pendidikan Daerah dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Anjakan ketujuh pula, memanfaatkan teknologi maklumat komunikasi TMK bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Dan anjakan ke-8, mentransformasikan kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Bagi anjakan ke-9 pula, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Anjakan ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap minit. Dan anjakan 11, iaitu anjakan terakhir, meningkatkan ketulusan untuk kebertanggungjawaban secara langsung.
menyambung pembintangan dengan menerangkan tentang beberapa kesan aspirasi dan hal tuju pendidikan terhadap guru yang berjiwa pendidik. Namun sebelum saya menerangkan tentang beberapa kesan tersebut, perlu untuk saya memberi fahaman kepada anda semua tentang apakah itu sebenarnya guru berjiwa pendidik. Guru berjiwa pendidik ialah guru yang mempunyai fahaman yang jelas tentang matlamat sebenar pendidikan yang pada asasnya adalah untuk mengubah tingkah laku seseorang manusia itu. Dan perubahan tingkah laku yang dijalankan perlulah menyentuh hati dan akal pelajar tersebut. Dengan maksud, ia bukanlah dilaksanakan dengan keterpaksaan. Dan selain itu, guru yang berjiwa pendidik juga seharusnya kompeten dalam aspek pedagogi, sosial, profesional dan juga peribadi. Jadi, kita masuk ke dalam topik tentang kesan, aspirasi dan hal tuju pendidikan terhadap guru yang berjiwa pendidik. Guru berperanan dalam menyediakan persiapan yang rapi untuk merancang dan juga menyiapkan pembelajaran dan pemudahcaraan seperti penyediaan bahan bantu mengajar dan juga aktiviti-aktiviti yang bersesuaian dengan ketidakupayaan yang dialami oleh murid tersebut. Okey, contoh situasi yang dapat saya tunjukkan ialah apabila seorang guru yang berjiwa pendidik mengajar di dalam kelas program pendidikan inklusif, mereka perlulah mempunyai bahan bantu mengajar dan juga aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan juga perlu mengambil kira ketidakupayaan yang dialami oleh murid di dalam kelas tersebut. Kerana kita sedia maklum bahawa kelas program pendidikan inklusif terdapat dua jenis pelajar yang berbeza, iaitu di mana pelajar normal dan juga pelajar berkeperluan pendidikan khas ataupun MBPK duduk dalam satu kelas yang sama. Jadi melalui kesan ini, guru kita dapat lihat bahawa kesan SKPM G2 ini dapat memberi kesan yang positif terhadap guru yang berjiwa pendidik. Seterusnya, kesan kedua daripada aspirasi dan hal tuju pendidikan terhadap guru yang berjiwa pendidik ialah guru bertanggungjawab ataupun berperanan untuk memantau kesihatan dan juga keselamatan pelajar-pelajar mereka. Sama ada sewaktu dalam sesi persekolahan di sekolah ataupun di luar sekolah. Ini kerana kita sedia maklum dengan ayat bahawa guru merupakan ibu bapa pelajar sewaktu di sekolah. Sebagai contoh, seorang guru yang berjiwa pendidik perlu sedar secakna terhadap kesihatan ataupun keadaan anak muridnya, terutamanya di dalam kelas. Ini kerana guru yang berjiwa pendidik ini bukan sahaja menumpukan terhadap penghabisan silibus, tetapi mereka perlu memastikan pelajar-pelajar mereka berada di dalam keadaan baik supaya mereka bersemangat untuk menerima pembelajaran yang hendak disampaikan oleh guru-guru mereka. Maka kesan dia di sini kita dapat lihat bahawa kesan standard SKPM yang ketiga dapat memberi kesan yang baik kepada guru-guru yang berjiwa pendidik. Seterusnya, saya akan terangkan tentang kesan yang ketiga terhadap guru yang berjiwa pendidik, di mana guru bertanggungjawab dalam menyampaikan pengajaran dan pembelajaran kepada murid-murid mereka tanpa mengira gender dan juga sosioekonomi. Contohnya, guru yang berjiwa pendidik ni, mereka harus memberikan layanan kepada seluruh pelajarnya sama ada di dalam kelas ataupun di luar kelas secara sama rata, iaitu tanpa pilih kasih dan juga tanpa diskriminasi. Jadi hasilnya equity untuk semua murid di bawah 5 aspirasi sistem pendidikan Malaysia dapat diberikan ataupun diserapkan ke dalam jiwa-jiwa guru yang berjiwa pendidik ini. Di samping itu, kesan yang keempat terhadap guru yang berjiwa pendidik ialah guru merupakan satu hero yang memainkan peran penting untuk memberikan kefahaman dan juga penyampaian kepada pelajar-pelajar mereka tentang kepelbagaian sama ada daripada sudut kaum, latar belakang, sosioekonomi, etnik dan juga agama. Misalnya, guru yang berjiwa pendidik ini akan sentiasa menjalankan aktiviti-aktiviti berkumpulan seperti aktiviti emergency boot yang melibatkan semua jenis murid daripada pelbagai latar belakang supaya mereka dapat berinteraksi antara satu sama lain dan dapat membina sebuah hubungan yang baik. Maka, dalam memupuk perpaduan di dalam kalangan murid di bawah 5 aspirasi sistem pendidikan Malaysia dapat memberikan kesan kepada murid-murid ini dan juga akhirnya dapat membentuk sebuah negara yang
aman dan juga damai. Okey, selain itu, kesan yang kelima terhadap guru yang berjiwa pendidik ialah guru berperanan dalam memberi sokongan dan juga peluang kepada murid-murid mereka untuk menceburi bidang-bidang kepimpinan sama ada di peringkat sekolah, kebangsaan, negeri dan juga antarabangsa. Sebagai contoh, guru yang berjiwa pendidik akan sentiasa memberi galakan kepada murid mereka agar menyertai aktiviti-aktiviti yang berunsurkan kepimpinan seperti program keusahaan. Jadi hasilnya apabila murid ini selalu menyertai program-program kepimpinan, mereka mampu untuk menjadi pengganti-pengganti pemimpin pada masa yang akan datang nanti. Maka kemahiran memimpin di bawah aspirasi 6 aspirasi ini mampu memberi kesan kepada guru yang berjiwa pendidik dan juga mampu memberi kesan kepada negara kita dalam membentuk sebuah murid yang memiliki satu sikap kepimpinan yang sangat baik dan mampu meneraju negara dan membawa negara lebih maju pada masa hadapan. Seterusnya, kesan yang keenam terhadap guru yang berjiwa pendidik ialah guru perlu bertanggungjawab untuk memastikan murid mereka menguasai setiap mata pelajaran teras seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah dan juga matematik. Namun begitu, sebagai seorang guru, kita perlu juga memfokuskan murid ini terhadap bidang-bidang pengetahuan lain seperti subjek muzik. Okey. Misalnya, seorang guru yang berjiwa pendidik, mereka sentiasa memastikan murid mereka ini memperoleh ilmu daripada segala bidang. Okey, dengan maksud murid mereka ini melengkapi ilmu-ilmu mereka itu dengan segala bidang seperti matematik, muzik dan sebagainya. Okey, contohnya di antara kelas matematik dan juga kelas sejarah, guru akan menyelipkan kelas muzik di antara matematik dan sejarah supaya mereka bukan sahaja dapat memperoleh ilmu dalam pelbagai bidang, tetapi mereka juga mampu mengurangkan stres ataupun tekanan mereka sewaktu belajar. Jadi, maka pelaksanaan 6 aspirasi murid dalam konteks pengetahuan ini mampu memberikan kesan yang baik, kesan yang positif terhadap guru dan juga murid-murid. Jadi, kesan yang terakhir sekali terhadap guru yang berjiwa pendidik ialah guru itu memainkan peranan yang sangat besar dalam mencari peluang untuk membina kerjasama antara guru dan juga komuniti, ibu bapa, badan kerajaan ataupun badan bukan kerajaan. Kerana ini bertujuan agar seorang guru itu dapat menambahkan pengetahuan baru mereka supaya pada masa kelak mereka boleh menjalankan satu kolaborasi antara guru ataupun pihak sekolah bersama pihak-pihak agensi yang lain yang mampu memberikan satu manfaat kepada murid-murid mereka. Misalnya, guru pendidikan khas yang berjiwa pendidik mengadakan kolaborasi bersama pihak hospital yang memberikan bantuan terapi untuk murid berkeperluan pendidikan khas seperti autisme dan ceramah kepada ibu bapa tentang cara-cara untuk mendidik anak mereka sewaktu anak mereka dan mereka berada di rumah. Jadi, kesannya pelaksanaan 11 ancakan iaitu di bawah ancakan 9 mampu untuk memberikan kesan yang baik kepada pembesaran anak-anak ini dan juga mampu memberikan kesan yang positif kepada guru-guru juga.